Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Abang Muasli Abang Bersamad dalam Berita Pagi Sarawak edisi 19 Ogos. Pelbagai projek dilaksanakan di bawah projek Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia (MARIS) bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Senadin tahun ini mula dinikmati oleh penduduk di DUN berkenaan. Menteri Pengangkutan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Lee Kim Shin memberitahu antara projek MARIS itu adalah projek penerapan semula Jalan Taman Happy yang siap sepenuhnya pada Jun lepas, membabitkan 730 meter panjang dengan peruntukan sebanyak RM203,148. Beliau berkata demikian semasa meninjau beberapa projek di Jalan Happy Miri yang telah siap dinaik taraf melibatkan penerapan semula dan terbahagi kepada beberapa fasa. Dalam pada itu, Datuk Lee turut menyeru agar Majlis Bandaraya Miri memasukkan cadangan naik taraf sistem perparitan yang lebih sempurna dalam rancangan pembangunan tahun 2022 bagi menyelesaikan isu banjir kilat yang kerap berlaku di Jalan Happy 5 Riam Miri. Dalam tinjauan yang sama, beliau turut memaklumkan bahawa projek penerapan semula Taman Jalan Tongsan sepanjang 260 meter telah diluluskan dan kerja-kerja penerapan akan bermula September ini. Selain itu, beliau juga menyatakan projek penerapan semula di Taman Fruity Shop House telah diluluskan di bawah projek transformasi luar bandar RTP DUN Senadin dan akan dilaksanakan sebelum akhir tahun ini. Penyediaan pembelajaran inovasi di sekolah mampu mengetengahkan bakat dan kemahiran seterusnya melahirkan pelajar celik teknologi. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul berkata ini selari dengan hasrat kerajaan untuk memastikan rakyat Sarawak celik digital dan teknologi sekaligus memastikan agenda ekonomi digital sebagai sumber pendapatan baharu di negeri ini dapat direalisasikan. Inovasi di peringkat sekolah, kalau kamu melihat semua peralatan ini ialah untuk menarik minat mereka ke arah pendidikan bukan sahaja TVET, satu lagi ialah sains dan matematik dan sebagainya, dan termasuklah minat mereka ke arah perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi digital. Kerajaan negeri katanya telah menyediakan peruntukan yang besar untuk infrastruktur telekomunikasi dan perkhidmatan itu ditambah baik dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Simbolik Penyerahan Peralatan Think and Tinker Mini Lab bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Norma Daro di Sibu. Beliau berharap inisiatif Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas memperkenalkan program tersebut di ruangan sekolah dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru dan pelajar serta dapat membuahkan hasil yang cemerlang. Sementara itu, menurut Pengurus Komunikasi dan Rakan Strategik Tegas, Syafiee Edmund berharap agar program yang menelan kos berjumlah RM15,000 itu dimanfaat sepenuhnya oleh guru dan pelajar. Program-program rancangan untuk program pembelajaran telah pun dirangka oleh Tegas di mana kita akan bekerjasama dengan warga pendidik di sekolah-sekolah 11 sekolah perintis di seluruh Sarawak. SMK Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Normah di Daro telah dipilih antara 11 buah sekolah perintis bagi projek Think and Tinker Mini Lab oleh pihak Tegas. Tema sambutan Ma'al Hijrah tahun ini, Manhaj Rabbani Negara Harmoni, bersesuaian dengan realiti kehidupan masyarakat yang berbilang kaum khususnya di negeri ini. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, kehidupan berlandaskan ajaran agama Islam penting bagi memastikan keharmonian masyarakat sekaligus meningkatkan produktiviti dan kualiti kehidupan. Datuk Dr. Abdul Rahman dalam pada itu berkata penularan pandemik COVID-19 telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat dan apa yang perlu diberi perhatian ialah melindungi masyarakat daripada jangkitan COVID-19. Tambahnya merawat mereka yang telah dijangkiti serta melindungi kaki tangan perubatan daripada terdedah kepada bahaya jangkitan dan penularan juga penting. Untuk itu, kerajaan katanya telah melaksanakan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 bagi memperkasakan ekonomi negeri ke arah negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau berkata demikian pada majlis ceramah Ma'al Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat bahagian Miri di Masjid Al-Taqwa Miri.
Kawasan Rukun Tetangga KRT, sebuah organisasi yang berperanan penting dalam memupuk semangat kekitaan dan kesukarelaan terutama ketika masyarakat berdepan penularan COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Muhammad Cik Kadir berkata anggota KRT semasa negara masih berdepan ancaman pandemik COVID-19 diharap dapat bersama bertanggungjawab memastikan kawasan kediaman masing-masing bebas daripada jangkitan COVID-19. Muhammad Cik Kadir menjelaskan mereka juga perlu bersikap proaktif dalam memastikan setiap arahan kerajaan seperti pematuhan prosedur operasi standard dipatuhi dan diamalkan selain memberi galakan kepada masyarakat setempat menerima suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tambahnya, pada masa yang sama, KRT boleh bertindak sebagai ejen kebajikan dan kesejahteraan komuniti dalam mengenal pasti seterusnya membantu masyarakat yang terjejas akibat wabak tersebut. Muhammad Cik yakin jika setiap KRT dapat memainkan peranan tersebut secara tidak langsung dapat mewujudkan masyarakat yang selamat dari ancaman pandemik selain mampu membentuk masyarakat yang penyayang dan prihatin. Beliau berucap pada program perpaduan komuniti KRT atau RT Care daerah Kabong di Kampung Nyabor di Kabong. Program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Perpaduan Negara bagi memastikan kesejahteraan komuniti semasa pandemik COVID-19 melalui pemerkasaan tanggungjawab KRT. Selain memberikan bantuan bakul makanan dan keperluan asas, program itu juga melibatkan perkhidmatan outreach komuniti. Sempena Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia 2021, Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak melancarkan dua pertandingan iaitu TikTok Merdeka Challenge dan Selfie Wi-Fi Merdeka 2021. Menurut pengarahnya Suwadi Guliling, pertandingan tersebut terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang bermastautin di Sarawak berumur 18 tahun ke atas. Suwadi berkata peserta boleh menghantar satu video sahaja berdurasi antara 15 hingga 30 saat dan mesti mengikuti akaun TikTok @Khabar dari Sarawak, manakala untuk selfie Wi-Fi menerusi satu gambar di Facebook. Dalam pada itu, jelasnya video yang dihantar mestilah karya asli yang menampilkan wajah peserta, mesej-mesej yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan atau Hari Malaysia sama ada secara individu atau berkumpulan. Tambahnya, kandungan tidak berunsur politik, perkauman atau agama atau apa-apa unsur yang menyentuh sensitiviti, bagaimanapun penggunaan kesan, bunyi dan pelekat adalah dibenarkan. Katanya antara elemen-elemen patriotisme penting untuk pemarkahan bonus termasuklah jalur gemilang, Malaysia Prihatin dan bendera negeri. Suwadi ditemui RTM selepas merasmikan pertandingan tersebut secara dalam talian di Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Hadiah wang tunai sehingga RM500 menanti pemenang yang akan diumumkan pada bulan September nanti. Bilangan kes baru di Sarawak kembali meningkat semalam dengan 1,403 kes dilaporkan. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan medianya berkata ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini mencecah 90,810. 3 buah daerah yang mencatat kes tertinggi iaitu Kuching dengan 557, diikuti 247 di Serian dan 228 di Samarahan. Daripada kes baharu tersebut, sebanyak 1,159 kes dalam kategori tidak bergejala, 240 kes mempunyai gejala ringan, 2 kes pula mempunyai jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen, serta 2 lagi kes mempunyai jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. 2 kematian dilaporkan semalam melibatkan lelaki berumur 71 tahun di Hospital Sibu dan wanita berumur 88 tahun di Hospital Umum Sarawak. JPBN turut mendedahkan sebanyak 11 kluster baru diisytiharkan semalam yang melibatkan kluster tempat kerja dan kluster komuniti. Kluster tempat kerja terlibat ialah kluster Jalan DBKU, kluster Jalan Tenaga, kluster Central Park Batu Tiga yang kesemua
semuanya di Kuching. 3 yang lain ialah kluster Batu 25 Jalan Kuching Serian di Serian, kluster Tanjung Kibong 2 di Sibu dan kluster DJ di Selangau. Manakala kluster Community pula membabitkan kluster Kampung Muara Tebas 2 di Kuching serta 4 lagi di daerah Serian iaitu kluster Tanah Mawang, kluster Semada, kluster Kampung Sungai Linsat dan kluster Ensebang Plai. Ini menjadikan sebanyak 119 kluster masih aktif di negeri ini. Manakala satu kluster diisytiharkan tamat semalam iaitu kluster Semujat Serian. JPBN turut memaklumkan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Rumah Mara Gransis Tumbin di daerah Sri Aman sehingga 24 Ogos ini. Selain itu PKPD turut dilanjutkan di Kampung Jirok di Semunjan sehingga 23 Ogos. Manakala PKPD di 7 lokaliti ditamatkan iaitu 5 di Sri Aman dan 1 masing-masingnya di Bintulu dan Meradong. Di Sibu, seorang lelaki kurang siuman yang sering mengganggu ketenteraman awam di tengah bandar Sibu berjaya ditahan polis malam. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit, lelaki yang berusia 36 tahun itu ditahan di hadapan sebuah pasaraya di Jalan Channel oleh anggota Balai Polis Sentral Sibu dibantu oleh beberapa orang anggota rela. ACP Stanley Jonathan menjelaskan lelaki tersebut kemudiannya dibawa ke Balai Polis Sentral Sibu untuk diberi suntikan vaksin COVID-19. Beliau dihubungi pemberita RTM juga memberitahu lelaki berkenaan diserahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada Hospital Sibu untuk tindakan lanjut. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP, lindungi diri, lindungi semua. Saya Abang Muaz Liabang Abdul Samad. Assalamualaikum.